dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan, sahabat-sahabat pun tahu cerita ni. Orang nak meninggal ni tuan-tuan, dia dalam kehausan. Kita malam ni, saya nak tanyalah, kita tahu tak kita mati macam mana? Tuan-tuan tahu? Tak tahu. Kita tak tahu kan? Tak tahu. Tapi kita boleh jangka kita mati macam mana. Macam mana Ustaz? Ustaz boleh jangka macam ni. Kita hidup kita ni, kita dah boleh bayangkan keadaan mati kita. Macam mana? Kita nak mati yang macam mana tuan-tuan? Kita nak mati ada anak yang boleh mandi, yang boleh kafan, yang boleh titis air kat bibir, sapu muka kita air, boleh sapu kepala kita air, boleh bisik kat telinga kita la ilaha illallah. Dengan keadaan apa? Dengan sekarang. Ketika kita hidup, anak tak solat, anak tak membaca Quran, anak tak tutup aurat, kita dah boleh baca dah kita mati macam mana. Sebab itu kata orang Arab, anta tajni ma zara'ta, kamu akan tuai apa yang kamu tanam. Kita boleh baca dah. Kalau kita nak mati tu, kita boleh baca macam mana. Sebab kematian bila kita mati esok bukan persiapan dia hari ni, persiapan dia sebelum kita kahwin dulu. Kita dah angkat tangan, kita dirikan solat, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, kurniakan daripada isteri kami dan anak keturunan kami anak-anak penyejuk mata dan pemimpin kepada orang yang bertakwa. Kita minta ni bila doa ni belum kahwin lagi, sedangkan seolah-olah doa itu kita dah ada anak isteri. Betapa futuristiknya Islam dalam kehidupan ini dibina dalam keadaan demikian. Sebab itu sahabat, orang nak meninggal ni, dia perlu ada anak yang ada seni, anak yang faham ayah dia nak apa. Sebab tu kita hari ni ada mak ayah. Anak yang baik, dia tahu ayah dia suka makan apa, lauk apa, ikan apa, dimasak apa, siapa yang masak. Sebab tu nak mendapat pahala ni, umur panjang, awet muda, diajar oleh Nabi birrul walidain, berbakti pada ibu bapa, bukan minum tongkat ali. Dengan hanya berbekalkan RM1.50, beli cucuk badak kat tepi jalan sana, dan ayah suka makan cucuk badak tu, kita beli. Kamu beli kat simpang sana ke? Menyebabkan ayah gembira dengan kita. RM1.50 bawa dalam keadaan pintu syurga dibuka oleh Allah seluas-luasnya untuk kita. Dan sebab itu bila mana orang sedang kehausan nak meninggal, dia perlukan anak yang boleh menitiskan air di bibirnya. Tuan-tuan, kalau macam ni, air ni boleh diteguk, boleh disedut, kadang-kadang ada straw, surut, maknanya lama lagi dia mati. Kita bukan Tuhan. Tetapi kalau ambil air kita titis di bibirnya, dia tak boleh telan. InsyaAllah dia tak lama, dia tak boleh telan. Letak air kat bibir, dia tak boleh telan macam ni, InsyaAllah tak lama. Sebab bila pintu rezeki tertutup, pintu taubat dia tertutup, semua rezeki dia akan habis. Sebab rezeki kita ni ada dia punya bahagian dia. Selagi mana dia masih berbaki, kita tak akan mati, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada sahabat sedang nak meninggal dunia, nazak dalam peperangan yang begitu dahsyat. Lalu dia meminta air, datang sahabat lain bawa air. Ketika bawa air kat dia, dengar nombor 2 kata nak air. Nombor pertama tadi, yang pertama dia kata bagi yang kedua. Bawa air yang kedua, dengar nombor 3 juga nak air dalam keadaan nazak. Yang kedua kata beri pada yang ketiga. Bila sahabat bawa yang ketiga pergi, meninggal, balik kedua meninggal, balik pertama meninggal. Ketiga-tiga sahabat tak dapat minum air ketika nak meninggal dunia. Ini yang dipanggil isar. Ada kita kat sini macam ni? Ada? Lantak engkau lah. Kalau mari satu cerita, oh sedap juga, anak jiran air semalam kena tangkap basah. Ya ke? Basah, lenjun, habis. Dengan siapa? Kat mana? Bila? Pukul berapa? Pertanyaan datang daripada mulut orang yang baru keluar daripada surau. Wal iyadu billahi ta'ala. Nampak tak? Dalam keadaan apa dia? Ini yang dikatakan ukhuwah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam
supaya kita melihat kepada golongan yang Allah kasih, iaitu orang-orang yang fakir, yang mana disebutkan Nabi kata, aku masuk dalam syurga, faraitu aktsarahumul fuqara, dan aku melihat majoriti penduduknya ialah orang fakir. Dalam asnaf fakir yang mendapat yang dipanggil golongan yang berhak, yang wajib menerima zakat, ada 8 golongan. Ada yang disebut fakir, satu miskin. Dalam mazhab Syafi'i disebut fakir tak ada harta langsung. Yang dikatakan miskin, jamak masakin, dia ada harta tapi tak cukup. Dalam mazhab Hanafi yang dikatakan fakir, kita punya miskin. Yang dikatakan miskin, kita punya fakir. Faham? Tak faham. Terbalikkan je. Maknanya dalam mazhab Hanafi, fakir dia miskin pada kita, miskin dia fakir pada kita. Melayu lagi best, digabungkan. Jutawan fakir, lagi sedap. Ada jutawan, selit pula fakir. Mari pula fakir miskin. Golongan ini disebut, bila kita letak dalam mazhab kita, fakir lebih susah dari miskin. Nabi kata, aku masuk dalam syurga, aku melihat majoriti penduduk syurga orang yang fakir. Fakir yang mana? Yang bersyukur tu tadi. Dan sebab itu kata Hamkah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamkah kata dalam kitab Tasawuf Moden, kalau engkau kaya, gembirakan hatimu, sebab engkau dapat menutup tubuh yang bertelanjang. Engkau dapat mengisi perut yang kosong. Lalu mereka mengangkat tangan, memuji-muji Allah, memuji-mujimu, dan supaya Allah merahmatimu. Dan sekiranya engkau miskin, apa kata dia? Gembirakan hatimu, kerana engkau terlepas dari penyakit yang menimpa orang kaya, iaitu penyakit kesombongan. Sebab itu Allah sangat benci orang kaya yang sombong. Lagi Allah benci orang miskin yang sombong. Cuba tanya orang kaya, kenapa sombong? Aku kaya. Cuba tanya orang miskin, kenapa sombong? Aku miskin. Gila. Tara tak ada je nak sombong lagi. Kalau dia ada, lagi sombong dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut tadi, dalam keadaan Allah beri kamu bersyukur, kamu syurga. Allah uji, Allah tak beri kamu susah, dalam keadaan kamu juga syurga. Dalam keadaan fakir itu, kata Nabi dalam hadis yang lain, orang fakir yang beriman, dia masuk dalam syurga 500 tahun daripada orang kaya yang beriman. Orang fakir dah masuk syurga 500 tahun, barulah orang-orang kaya yang beriman masuk. Subhanallah. Allah dahulukan bagi mereka syurga, dan disuruh supaya kita merendah diri dan bercampur gaul dengan dia. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan hidup kita ini, Nabi SAW sangat kasih kepada golongan ini. Kerana apa? Kerana keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana secara fitrahnya, orang-orang miskin ini jiwanya kuat. Sebab bila mana dia tidak ada harta yang banyak, hidupnya tidak dilalaikan oleh dunia yang banyak. Kalau tidak, aktivitinya subhanallah, kejap-kejap Hollywood, kejap-kejap Bollywood, kejap-kejap Lollywood. Jarang dia pergi Greenwood, tuan-tuan. Kerana aktiviti dia. Ustaz, I ni ustaz, I ni bisnes besar ustaz. Dalam hati kita tak tanya pun. Dalam hati kita lah, kecil hati kan dia. Saya bisnes besar ustaz, I sibuk lah ustaz, tapi I nak belajar lah ustaz. Boleh tak datang rumah I? Boleh tak ustaz? Saya tak ada lah ngajar rumah orang, tapi kalau nak mari masjid lah. Dan I nak belajar ustaz, tapi kat rumah I lah. Bila kita boleh mula ustaz? Ustaz, saya tengok ustaz, saya tengok saya punya jadual, next week cannot lah ustaz, I kena pergi France. Kemudian lepas tu I kena pergi Jepun lah ustaz. Lepas tu ustaz, the following week cannot lah ustaz, I not available lah, I nak pergi US. Lepas tu ustaz, end of the month I kena pergi Russia. Tuan tak payah belajar lah.
Dia tengok muka kita atas bawah. Kenapa Ustaz kata gitu? Tuan tak payah belajar, tuan bisnes je. Sampai bila-bila bisnes, tak payah fikir agama dah. Sampai begitu keadaan manusia itu dilalaikan oleh Allah. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Sampai nak masuk kubur lagi masih ingat dunia. Sebab kehidupan kita itu dilalaikan oleh benda. Dan sebab itu hakikat yang melalaikan kita dunia dan seisinya. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khail musawwamati ilal akhir ayat. Yang dikatakan dunia itu perhiasan, dihiaskan bagi manusia. Sebab tu dalam kalau Allah uji kita ni PKP, ada orang yang tadarra'u, merendah diri. Ada orang ni semakin biadab, derhaka kepada Allah. Sebab tu bila Allah bagi ujian, akan terhasil dua golongan. Semakin beriman, semakin menderhaka. Semakin bersyukur, semakin kufur. Sebab itu bila datangkan kepada mereka itu ujian, apa sifat orang yang beriman? Sekiranya datang ujian daripada Allah, tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu, dan dalam keadaan hati dia semakin keras, dalam keadaan tidak memahami. Untuk hati jadi lembut, rasa bersyukur, kita kena duduk dengan golongan tu tadi.